Assalamualaikum. Halo. Okey. 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 Kita semua baru dapat berita bahawa Makcik Kiah kecewa kerana terpaksa membayar interest kepada bank, sedangkan pengumuman kerajaan sebelum ini selama tempoh 6 bulan Makcik Kiah dapat pelepasan pembayaran interest dengan jumlah pinjaman yang tetap. Tapi apa nak buat, mungkin keputusan ini boleh ditarik balik dan mungkin juga akan terus berjalan, tapi Makcik Kiah janganlah kecewa sangat kerana tempoh hari mungkin terlebih tepuk dekat TV. Okey, ini merupakan rakaman video saya yang pertama dan ini juga merupakan Ramadan yang pertama yang kita lalui dalam cara yang luar biasa, yang tak pernah kita lalui sebelum ini. Mungkin pertama kalilah dalam hidup semua orang, bukan sekadar maknanya kita tidak lagi dapat bukan soal sahaja ke bazar Ramadan, tetapi tidak dapat berjamaah secara bersama. Okey, kita harus menerima hakikat bahawa ada apa yang disebut sebagai new normal, kebiasaan baru kerana wabak COVID-19 ini belum ditemukan vaksin lagi dan tentulah sesuatu vaksin itu akan mengambil masa yang agak lama untuk diuji dan sebelum dapat digunakan kepada manusia. Jadi sepanjang tempoh itu kita tak bolehlah berharap kehidupan kita akan kembali seperti dahulu, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita cepat dengan apa yang disebutkan sebagai new normal. Ini bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita sedar banyak pihak, banyak golongan dan sektor yang terjejas akibat wabak ini. Di Amerika Syarikat, jumlah yang terkena wabak ini dikatakan sudah melebihi daripada 1 juta orang dan sudah lebih daripada 50,000 yang mati. Ini negara besar, superpower pun terjejas dengan begitu teruk. Walaupun Presiden Amerika cuba menafikannya, pada peringkat awal konon Amerika tidak akan terjejas, ekonomi Amerika akan okey. Ternyata bahawa wabak tidak kenal Donald Trump, ya. Dia terus menyerang tanpa mengira sekuat mana pun negara itu. Jadi dalam masa yang sama, penyokong-penyokong Donald Trump juga dalam seminggu dua ini kita dapat lihat mulai mendesak bahawa agar perniagaan dibuka semula, mendesak membuat demo secara terbuka, mendesak agar kedai gunting rambut dibuka juga. Ya, setengah-setengahnya berkata rambut pun dah panjang dan mereka dah tak tahan dengan rambut panjang. Ya. Masalah itu wujud bukan sahaja di Amerika, nampaknya di Malaysia, bahkan di mana-mana negara di dunia. Ini masalah mentaliti, ya. Ini masalah tidak dapat menetapkan mana yang lebih penting dalam keadaan sekarang kerana kepentingan yang besar dan kritikan terhadap Donald Trump itu kerana beliau lebih pro kepada peniaga-peniaga besar, syarikat-syarikat besar yang dianggap akan menyelamatkan ekonomi Amerika dengan mengorbankan keselamatan dan kesihatan pekerja dan rakyat di negara berkenaan. Jadi saya rasa kritikan terhadap Trump itu cukup kuat dan Trump cuba mengelak daripada kritikan itu, dan antara cara halus yang digunakan adalah beliau tidak pernah menyebutkan wabak ini sebagai COVID-19 ataupun coronavirus. Bahkan digunakan istilah virus Cina.
Thank you very much. On Monday, U.S. President Donald Trump blamed China again for the spread of the coronavirus and said his administration will seek damages for the United States. There are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation. Di situ beliau ingin nampaknya secara halus cuba mengelak dan menyalahkan kerajaan China semata-mata dengan apa yang terjadi dan apa yang berlaku. Itu cara dia kerana Trump terpaksa berhadapan dengan pilihan raya presiden pada November akan datang ini. Namun, apa yang penting adalah sebagai latar kita dapat lihat pada tahun 2015 pengasas Microsoft Bill Gates dalam satu talk show TED Talk pernah menyebutkan bahawa beliau bimbang tidak ada kerajaan di dunia ini yang mempersiapkan diri untuk menghadapi wabak. Dan ternyata jangkaan Bill Gates itu benar. Banyak kerajaan lebih tertumpu kepada dalam hal-hal ketenteraan dan membelanjakan jumlah yang besar dalam ketenteraan, tetapi tidak kepada mempersiapkan negara untuk berhadapan dengan wabak. Kita semua sekarang sudah tahu bagaimana peristiwa pada tahun 1920 bila berlaku Spanish flu ataupun sesama Spanyol, kalau kita boleh tafsir ataupun alih bahasa begitu, yang mengorbankan jutaan manusia di seluruh dunia. Kemudian ada beberapa lagi wabak yang juga mengancam beberapa wilayah di dunia ini. Dan jumlah mereka yang mati akibat wabak sebenarnya dikatakan sama atau mungkin juga lebih daripada jumlah mereka yang mati dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Begitulah seriusnya serangan wabak kepada kehidupan manusia, terutamanya kehidupan manusia moden. Dan kita juga tahu dengan pandangan pakar-pakar perubatan, ada yang menyebutkan bahawa kemunculan wabak-wabak baru ini juga antara lain disebabkan oleh pemanasan global ataupun global warming, di mana wabak yang dahulunya berada dalam alam haiwan mula berpindah dalam alam manusia. Begitulah keadaannya dan kita perlu menerima hakikat ini dan apa yang lebih penting mempersiapkan diri kita dengan apa yang saya sebut atau apa yang kita semua tahu sebagai kebiasaan baru itu tadi. Anak-anak kita di sekolah mula mungkin tidak dapat lagi bersekolah seperti sebelum ini. Kebanyakan mereka terpaksa belajar secara dalam talian. Namun sistem dalam talian itu belum juga dipersiapkan dengan secukupnya. Jadi dalam soal berhadapan dengan wabak itu bukan hanya menyentuh sistem kesihatan, tetapi banyak segmen dan sektor-sektor dan kepentingan-kepentingan lain dalam masyarakat juga harus dipersiapkan segera. Jadi itu tentang anak di sekolah. Tetapi ada juga bidang-bidang yang tidak dapat mengelak daripada berlaku sentuhan fizikal. Sebagai contoh, sukan. Tidak semua sukan boleh dilakukan secara online. Tidak boleh semua orang nak main game. Ada juga golongan yang mencari nafkah dan hidup mereka bergantung kepada bakat mereka di dalam sukan. Sebagai contoh, bola sepak, pemain bola sepak. Bagaimana kalau tidak bersentuhan itu dengan yang lain? Dan sudah tentu peminat bola sepak sekarang ataupun selepas ini mereka juga tidak dapat lagi ke stadium kerana ada perhimpunan yang dianggap satu perkumpulan yang besar di stadium. Sedangkan sebelum ini bola sepak itu hidup dan meriah kerana manusia berbondong-bondong ke stadium untuk menonton secara langsung. Begitu juga dengan misalnya bidang filem dan drama, produksi filem dan drama. Sudah tentu selepas ini
akan terjejas juga, dan perlu difikirkan cara-cara baru yang menjamin keselamatan dan kesihatan mereka yang terlibat. Jadi saya fikir ada beberapa negara di Eropah yang mula mengumumkan dasar-dasar baru mereka berkaitan dengan norma baru ini. Tetapi di Malaysia kita belum dengar apa-apa mengenainya. Oleh yang demikian, pada pandangan saya sebagai masyarakat, sebagai individu, masyarakat itu sendiri harus bergerak lebih cepat untuk memikirkan penyelesaian untuk survival masyarakat. Tidak bolehlah bergantung terus dan semata-mata mengharap dasar-dasar dan polisi yang diumumkan oleh kerajaan. Perdebatan ini juga berlaku di mana-mana. Namun, contoh yang saya bawakan di Amerika tadi, misalnya Gubernur New York, Datuk Bandar New York, menyebutkan bahawa banyak keputusan politik akhirnya ditentukan oleh masyarakat dan kerajaan pemerintah terpaksa mengikut keputusan yang dibuat oleh masyarakat. Tidak semudah untuk mengumumkan pakej ransangan ekonomi sahaja. Kerana pakej ransangan ekonomi yang kita lihat sebelum ini juga adalah pengubahsuaian daripada pakej-pakej ransangan yang diumumkan oleh banyak pemerintah dan kerajaan di tempat-tempat lain. Jadi kerajaan Malaysia tidaklah terlalu sukar. Lihat apa yang berlaku di Amerika, lihat apa yang berlaku di Eropah dan di banyak beberapa negara lagi lain, dan kemudian cuba mengubahnya ataupun cuba menyesuaikan dengan keadaan di Malaysia dan jumlah dana yang ingin dibelanjakan. Namun, dasar ataupun cara hidup dalam kebiasaan baru itu tidak semudah untuk meniru daripada negara lain. Kerana setiap negara pun masih teraba-raba untuk mencari cara yang sesuai. Dan kita pun tahu cara berhadapan wabak ini setiap negara juga berbeza-beza, tidak sama, Bahkan kita dengan jangan kata Amerika, dengan Singapura pun berbeza, dengan Indonesia pun berbeza, dengan Thailand pun berbeza, Jadi apatah lagi dalam corak hidup yang baru, kerana dia melibatkan begitu banyak sudut dan cara hidup yang sangat-sangat berbeza berbanding sebelum ini, dan sektor-sektor lain yang terjejas yang seperti pelancongan, industri kapal terbang, ini semua akan memberi impak besar kepada kehidupan kita. Jadi saya fikir sebagai masyarakat kita tidak ada pilihan, kita harus segera bertindak dan berfikir selepas ini untuk menyesuaikan diri kita dengan kebiasaan baru itu tadi. Antara lain apa yang kita saksikan sekarang dalam bulan Ramadan yang cukup berbeza, dan kita juga harus menerima hakikat bahawa perayaan Aidilfitri, Lebaran tahun ini tentulah tidak sama berbanding dengan Lebaran ataupun sambutan Aidilfitri sebelum-sebelum ini. Dan saya sendiri mungkinlah seperti kawan-kawan yang lain tidak dapat pulang ke kampung. Tak perlulah kita rasa begitu sedih. Kita yakin bahawa itu adalah lebih baik daripada kita menyebarkan wabak ke seluruh negara sekali lagi. Kerana pengalaman China menyaksikan penyebaran wabak menjadi begitu besar kerana sambutan Tahun Baru Cina pada Disember lalu. Jadi kita tahu bahawa perayaan-perayaan ini menjadi punca kepada tersebarnya wabak yang belum dapat ditemukan vaksinnya lagi. Jadi saya rasa cukup dahulu untuk kali ini, dan terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa terus mengikuti Telawi TV untuk sudut pandang dan halo berikut dan yang selepas ini. Terima kasih.